Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Liza Hassan dalam Sinar PM 1 Mac. Sinar PM hari ini dimulakan dengan perkembangan politik. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Perikatan Nasional bergelut membeli dan mengugut untuk mendapat sokongan cukup sebelum menimbang untuk mengadakan sidang parlimen. Sekarang ini dia hilang majoriti, maka bergelut mereka beli upah ugut sedaya upaya mereka untuk mendapat dukungan sebelum boleh difikirkan untuk parlimen bersidang. Anwar berkata demikian ketika mengulas tindakan Ahli Parlimen Julau Larry Singh dan Ahli Parlimen Tebrau Stephen Chong yang mengumumkan keluar PKR dan menjadi Ahli Parlimen Bebas dengan menyokong Perikatan Nasional. Masih lagi dengan perkembangan politik, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan tindakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih mengunci mulut berhubung sidang parlimen ketika darurat. Beliau berkata sudah hampir seminggu Istana Negara mengeluarkan kenyataan yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat ini. Anwar mendakwa perkara itu membuktikan Perikatan Nasional belum memiliki majoriti untuk mentadbir negara hingga perlu membeli beberapa ahli parlimen. Darurat di seluruh negara diisytiharkan pada 11 Januari dan ia termasuk penggantungan persidangan parlimen hingga Ogos ini. Beralih kepada perkembangan kes fitnah Nurul Izzah dan NFC, Mahkamah Persekutuan memutuskan Ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar dan PKR tidak bersalah memfitnah National Fed Lot Corporation dan pengerusinya. Dalam keputusan sebulat suara pagi tadi, 3 panel Mahkamah Hakim bersepakat menolak rayuan NFC Corp dan Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Ismail. Mahkamah juga memerintahkan syarikat itu dan Saleh membayar kos RM50,000 kepada Nurul Izzah dan PKR. Syarikat itu dan Saleh sebelum ini menyaman Nurul Izzah dan PKR kerana memfitnahnya dalam sidang media yang diadakan oleh ahli parlimen itu di parlimen pada tahun 2012. Ia melibatkan dakwaan bahawa dana kerajaan sebanyak RM71.4 juta untuk projek Fedlot itu digunakan bagi membeli unit kondominium di KL Eco City. Orang ramai disaran segera melaporkan kepada polis jika terdapat maklumat berlakunya kejadian potong barisan dalam proses pemberian vaksin fasa pertama yang sudah pun bermula sejak 24 Februari lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata kesalahan itu boleh dianggap sebagai penyelewengan dan tindakan boleh diambil terhadap mereka yang terlibat. Beliau berkata demikian ketika mengulas dakwaan mengatakan terdapat 200 ahli setiausaha kerajaan negeri Kelantan cuba bermotong barisan untuk menjadi penerima terawal suntikan vaksin COVID-19. Mesej yang tular di media sosial itu mendakwa suntikan vaksin kepada doktor jururawat dan petugas barisan hadapan yang tersenarai awal sebagai penerima terpaksa ditangguhkan untuk memberi laluan kepada 200 ahli SUK Kelantan terbabit. Ini padahnya jika integriti sebagai penjawat awam diketepikan, kesemua 31 pegawai dan anggota polis yang dikenal pasti terlibat dalam sindiket penipuan Macau scam dan perjudian dalam talian membabitkan Adikana bakal berdepan hukuman berat termasuk dibuang kerja. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard telah melengkapkan kertas siasatan kes itu dan dirujuk kepada Suruhanjaya Pasukan Polis yang dipengerusikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menurutnya di bawah bidang kuasa SPP, kesemua anggota terbabit boleh dikenakan tindakan tegas seperti ditamatkan perkhidmatan atau diturunkan pangkat. Okey, jadi itu sahaja Top 5 News pada hari ini dan jangan lupa dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan kupasan penuh mengenai kemiskinan rakyat semakin parah akibat COVID-19. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayo bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Busters. Semestinya nilai moral karakter bangsa. Dan untuk itu, teruskan bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram dan Twitter serta YouTube dan jangan lupa muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara.